Selamat pagi jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan. 印尼基督教会迦南堂主所爱的弟兄姐妹，早上好。 Kita sungguh bersyukur Tuhan membawa kita kembali ke rumahnya, ke rumah Tuhan untuk bersama-sama beribadah kembali. 我们要感谢主，今天又可以来到主的圣殿中来敬拜主。 Ada beberapa hal sebelum ibadah dimulai yang akan disampaikan. Yang pertama, pada hari ini pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Yohanes Sunarbirama dengan tema kebenaran yang membebaskan. Kiranya pelayanan firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua. 首先，本主日讲员非加马舍准堂会林恒顺牧师主题真理使人得自由，愿神的话语能够成为我们的祝福。 Yang kedua, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. 第二，请弟兄姐妹站起来， Kita akan membacakan bersama-sama ayat hafalan kita minggu yang lalu 我们一同背诵上个星期的经文。 yang diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. 华文的跟我一起来读。约翰福音第1章第4节，生命在他里头，这生命就是人的光。 Kita juga akan membacakan ayat hafalan kita untuk minggu ini yang diambil dari Lukas pasal 3 ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. 这个星期的经文，路加福音第3章22节，圣灵降临在他身上，形状仿佛鸽子。 又有声音从天上来说：“你是我的爱子，我喜悦你。” Jemaat tetap berdiri, kita akan memulai ibadah kita dengan menaikkan pujian mulia bagi namanya KPPK 18. 会众冉站立，我们一起来唱《荣耀是主圣名》。 Yesusku menyembah dan masyurkan rahmat-Mu. Kau yang kudus dan berkuasa, mulialah nama-Mu.
Ibadah minggu ini dilandaskan atas pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 我们的帮助是在乎依靠造天地之耶和华的名。 Sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. 愿恩惠平安从上帝我们的父和主耶稣基督与你们同在。请坐下。 Nats pembuka diambil dari Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. 今天的舍利经文，马太福音第3章16到17节，耶稣受了洗，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。” Mari kita meresponi ayat tersebut dengan sebuah lagu. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, KPPK 187. 我们来唱圣教诗歌第187首《耶稣温柔慈声》。Lembut Tuhan Yesus memanggil, ya panggil kau pulanglah. Dengan sabar ya menengok dan tunggu menyambut dia. Pulang, pulang, yang kelelahan pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, yang berlelah pulanglah. Ni henihai tui che Yesus terkecil, takkan si 尽快家，你和你还当也忽略主的恩，他已祝你把雪上。 Yesus 走着
janjinya kepadamu, ya mengampuni engkau. Berpalinglah dari hidup dosamu, ya kan beri kau sentosa. Lembut Tuhan Yesus memanggil, yang berlelah pulanglah. Mari kita mengakui segala dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh-sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu untuk kami. Sesungguhnya siapakah kami ini ya Tuhan? Engkau mau memanggil kami. Engkau melimpahkan begitu berkat, begitu banyak untuk kami. Kami boleh menikmatinya. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh gentar dan takut. Tuhan, saat ini kami mau mengakui semua kesalahan kami, pelanggaran kami, dosa-dosa kami ya Tuhan, yang sering kali kami menyimpang dari jalan-Mu, tidak taat akan perintah-Mu, berjalan sendiri, seolah-olah kami mengabaikan Engkau ya Tuhan. Kami memohon ampun, ampuni setiap kami ya Bapa. Tolong setiap kami, ubah dan perbaharuilah kami ya Bapa, agar hidup kami hari lepas hari boleh lebih baik lagi, boleh menyenangkan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami memohon ampun ya Bapa. Dengar doa kami yang tidak sempurna ini, kami mau memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. 会众请站立。 Bagi setiap kita yang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dengarlah firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. 对于我们在神面前认我们的罪、亲临受上帝的恩典信息，约翰一书第1章第9节，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。这是上帝的恩典信息。 感谢上帝。Jemaat saling memberi salam damai. 会众请问午安。 Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
wajah-Mu, kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kami atas nama jemaat majelis jemaat mengucapkan salam damai kepada Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. 我们代表长者向大家问安，愿上帝祝福你们。 Jemaat tetap berdiri, kita akan menaikkan pujian Sandar pada Tuhan menangkan seteru, KPPK 281. 我们来唱圣教诗歌第281首《与主亲近》。 Sandar pada Tuhan menangkan seteru, hidup menjadi kuasa hidupku. Datang pencobaan yang akan menuntut, selalu dekat Yesus, hati senanglah. Selalu dekat Yesus sepanjang hidupku. Awan gelap tak pisahkanku darinya. Susah atau senang atau apapun, dekat pada Yesus hati senanglah. Selalu dekat Yesus, hati senanglah. Selalu dekat Yesus sepanjang hidupku. Awan dapat pisahkanmu darinya. Susah atau senang atau apapun, dekat pada Yesus hati senanglah. 请坐。 Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们，早上好！ Bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. 我们感谢神给我们机会，能够在神的家里面敬拜他。 Mengingat pada masa COVID, kita begitu rindu untuk beribadah kepada Tuhan. 在疫情的期间呢，我们这样的渴慕神的话， Tapi kita hanya menyaksikannya dan mengikutinya melalui online. 我们多么渴慕能够在教会崇拜，
但是我们只能在家里敬拜神。 Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari depan kita. 我们不知道我们的前景会怎么样， Tapi biarlah kesempatan yang ada hari ini boleh dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. 但是我们趁着现在有机会，我们要好好的使用这个时间。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Ya Tuhan Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang begitu sangat baik adanya. Sehingga Engkau boleh dapat memberikan kepada kami kesempatan demi kesempatan untuk selalu dekat, mengingat dan bahkan belajar untuk mengucap syukur melalui penyerahan diri, belajar untuk beribadah kepada Tuhan. Saat pagi hari ini ya Tuhan, kami juga berkesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, agar supaya dia boleh dapat dipakai oleh Tuhan, dan bahkan boleh dapat menyampaikan, menjabarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap kami juga boleh dengan mudah untuk mengertinya. Biarlah Roh Kudus bekerja tengah-tengah kami, memimpin dan menyertai kami. Terima kasih ya Allah. Kami menyerahkan waktu yang singkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian kita bersama-sama membaca Alkitab kita yang pada hari ini terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ketiga, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. 弟兄姐妹们，我们一起来看神的话语。今天所要阅读的取自马太福音第3章13到17节。 Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian di dalam bahasa Mandarin. 我们先用印尼文来念，然后用华文念。 Demikian, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." 约翰福音第3章第13节，当下耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的洗。约翰想要拦住他，说：“我当受你的洗，你反倒上我这里来吗？”耶稣回答说：“你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义。”于是约翰许耶稣受了洗，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。” Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan Allah dan memeliharanya. 这是主耶稣基督的福音，凡听了并存在心里的人有福了。Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们，
Kita semua tahu bahwa di dalam kehidupan masyarakat kita, 我们知道我们在社会中， dan bukan hanya di tengah-tengah negara kita, tetapi juga di seluruh muka bumi ini, 不只是在我们的国家，也是在各国， perilaku moral itu adalah merupakan sesuatu hal yang begitu amat penting. 道德行为是这么的重要。 Kalau ada yang mengatakan perilaku moral itu tidak penting, ya saya pikir apa alasannya? Ya. 如果有人说道德不重要，那么请问你有什么理由这样说？ Saudara sekalian, perilaku moral itu begitu amat penting di dalam kehidupan kita bersosialisasi, berinteraksi, berrelasi dengan satu dengan yang lain. 道德行为在我们的社会或者我们的人生中是非常的重要的。 Apa jadinya kalau dunia ini tidak memiliki perilaku moral yang baik? 我们可以设想，如果在世界上没有好的道德行为， Saudara sekalian, 将会怎么样呢？ misalkan saja perilaku moral yang baik itu 比如说道德行为，好的道德行为， dia adalah orang yang rajin beribadah. 他是一个很遵守、很殷勤去参加崇拜的人， Dia juga memberi persembahan, 他也有奉献， mungkin juga puasa. 或者也有进食祷告。 Dia berperilaku jujur, aktif melayani, sopan, disiplin. 他很有礼貌，他也是很有纪律的。 Saudara, kalau semuanya ini tidak dilakukan, saya pikir dunia ini akan kacau. 如果我们没有这样行的话呢，那么这个世界将会混乱， Bahkan sampai ke dalam kehidupan rumah tangga, hubungan suami, istri, orang tua, anak, semua akan kacau. 甚至到我们的家庭、我们的父母、我们的孩子，这一切的关系都会很混乱。 Nah, itulah yang dinamakan satu perilaku moral yang baik yang memang kita bisa anggap begitu penting. 所以我们这样说，好的道德行为是这样的重要。 Tetapi apa bedanya dengan yang namanya ketaatan? 但是呢，跟顺服有什么关系呢？ Saudara sekalian, ketaatan di dalam pemahaman iman kita 顺服在我们的信仰中的意义， adalah suatu kehidupan atau sikap yang menyelaraskan kehidupan kita ini sesuai dengan kehendak Allah. 就是我们的行为与神的旨意是符合的。 Saudara sekalian, ternyata kalau kita merenungkan di dalam kehidupan iman kita, 如果我们思想在我们的信仰中， Alkitab mengatakan bahwa moralitas saja tidak cukup, saudara sekalian. 圣经告诉我们只有道德行为是不够的。 Bahkan kehidupan iman seorang Kristen yang percaya kepada Kristus itu bukan hanya sekedar hidup di dalam moralitas yang baik. 我们相信神，这个不只是代表我们有好的道德行为， Tetapi dia juga harus belajar untuk taat kepada Allah, saudara sekalian. 但是呢，他也是必须的遵守神的旨意。 Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， inilah sebenarnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia menyerahkan diri untuk dibaptis oleh seorang Yohanes Pembaptis. 这就是主耶稣当他叫施洗约翰为他施洗的时候所做的。 Di dalam Matius pasal yang ketiga ayat 14 sampai yang ke-15 itu. 在马太福音第3章13到15节， Saudara sekalian, dinyatakan di sana bahwa Yesus dibaptis bukan hanya merupakan sebuah ekspresi atau tindakan perilaku moral. 主耶稣受施洗约翰的洗呢，不只是表示他的道德行为， Tetapi Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu adalah merupakan suatu tanda ketaatannya kepada Allah Bapanya itu. 但是他接受洗礼呢，就是要
象征就是他一个标记，他顺服上帝的旨意。 Yesus menyerahkan diri untuk dibaptis oleh Yohanes bukan merupakan tindakan moral, tetapi merupakan sebuah tanda ketaatannya pada Allah. 主耶稣受施洗约翰的洗呢，不只是施行道德行为，而是呢，他顺服上帝的旨意， Yaitu untuk menggenapkan seluruh kehendak atau kebenaran, karena disebut di situ adalah dia dikaiosuni, ya Yunaninya, dikaiosuni, ya, itu kebenaran. 但是呢，他接受洗礼呢，是为要遵守上帝的意思， Ya, jadi 不只 bukan 是 hanya 尽诸 sekedar 般的义， melaksanakan moral, saudara. 不只是一个道德行为。 Mengapa? 为什么？ Saudara, kalau Yesus dibaptis itu merupakan sebuah tindakan moral, 如果主耶稣的受洗只是一个道德行为， jangan-jangan Yesus itu sebelumnya punya dosa. 那么可能主耶稣是有罪的， Dia pernah melakukan perbuatan dosa, kesalahan, sehingga ketika Yohanes datang untuk supaya setiap orang menyerahkan diri dan dibaptis, dia datang untuk dibaptis sebagai tanda pertobatannya. 那就表示耶稣有罪。那么他要来到施洗约翰面前，要求给他受洗，就是要悔改，然后受洗。 Saudara-saudara sekalian, Yesus tidak pernah bersalah. 主耶稣从来没有罪， Dia adalah pribadi yang tidak berdosa. 他是没有罪的。 Jadi sebenarnya dia tidak perlu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. 所以呢，他不用受施洗约翰的洗。 Tetapi mengapa Yesus itu mau menyerahkan diri untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? 但是为什么主耶稣让施洗约翰为他受洗呢？ Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， tidak lain adalah untuk atau sebagai tanda ketaatannya kepada Allah. 那仅仅是他为了遵行神的旨意。 Saudara, ketika kita membaca ayatnya yang ke-14, 我们来看14节， dikatakan di sana, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. 约翰想要拦住他说：“我当受你的洗，你反倒上我这里来吗？” Mungkin Yohanes Paisi ya, sungkan, nggak enak. 可能这个施洗约翰觉得不好意思。 Ya saudara sekalian, aduh Tuhan jangan dibaptis aku melepaskan tali kasutmu saja aku nggak layak. 施洗约翰说：“我连解你的鞋带都不配， Apalagi aku mau membaptiskan engkau. 况且我还要给你施洗。” Saudara-saudara sekalian, tapi Yesus berkata apa? 但是耶稣怎么说呢？ Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. 耶稣回答说：“你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义。” Atau boleh diterjemahkan, demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran Allah. 或者是另外的意思是，我们要尽神的真理。 Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Oleh sebab itu, mari kita mencoba melihat kehidupan kita secara pribadi. 我们是想我们看看自己的生活， Apakah di dalam hidupku sebagai seorang yang beriman kepada Kristus Yesus, 我们是否是一个交托相信神的人呢？ apakah di dalam perilaku tindakanku selama ini setiap hari, 是否我们所做的一切 apakah hanya sebatas moral baik saja yang 只是 aku upayakan? 只是我们设法施行那个道德行为呢？
ataukah juga adalah merupakan sikap dan tindakan ataupun tanda daripada ketaatan saya kepada Allah? 或者我们这样做是因为要顺服上帝的旨意。 Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kita juga adalah orang-orang yang diutus Tuhan. 我们是蒙神选召，而且蒙神差遣的人。 Kita adalah orang-orang yang disebut sebagai gereja Tuhan. 我们信徒呢是成为上帝的教会， Yaitu umat yang dipanggil keluar, 是神把我们招出来的， dijadikan umat Allah, umat pilihan kepunyaannya, 成为他的选民， dan kemudian diutus keluar. 然后他差遣我们出去。 Yaitu untuk apa? 为什么？ Bukan hanya mewujudkan moralitas baik, 不只是我们有好的道德行为， tetapi untuk menggenapkan juga seluruh kehendak 但是要成就上， rencana kerinduan Allah bagi kehidupan kita. 但是要成就上帝在我们生命中的旨意。 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus kita pahami di dalam seluruh perjalanan hidup kita. 这是在我们一生当中，我们必须去明白的。 Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Lalu apa sebenarnya makna atau arti daripada kebenaran yang membebaskan itu? 我们这个得真理，使我们得自由的意义是什么呢？ Kebenaran adalah kebenaran yang membebaskan itu. 真理使我们得自由。 Kalau seseorang memiliki satu ketaatan yang didasarkan atas relasi dengan Bapa. 基于我们与神的关系， Dia harus memiliki sebuah ketaatan yang didasarkan atas relasi dengan Bapa. Saudara. 他的顺服居于他与神的关系， Saudara, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 这就是主耶稣所做的。 Dikatakan di situ, lalu Yesus menjawab, katanya ayat 15 dia. 在15节这么说， Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. 我们理当这样尽上帝一切的旨意。 Ketika Yesus mengatakan demikian dan menyerahkan diri untuk dibaptis. 当主耶稣这样说，然后预备自己受洗， Di ayat 17 itu merupakan sebuah konfirmasi Tuhan. Ya, respon Tuhan terhadap apa yang dilakukan oleh Kristus. 在第17节就是上帝的回应。 Dikatakan di situ, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. 从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。” Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. 上帝说：“这是我的爱子，我所喜悦的。” Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， Dia mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. 上帝说：“这是我的爱子，我所喜悦的。” Apa artinya? 这是什么意思呢？ Dia adalah Bapa dan Kristus adalah anak. 他是天父，基督是子。 Dan Allah meneguhkan kembali, memproklamirkan 上帝重新宣告， bahwa ada relasi antara Bapa itu dengan anak. 要宣告天父与儿子的那种关系。 Ada relasi antara Bapa dengan Kristus. 天父与基督的那种亲密的关系。 Dan karena itulah saudara sekalian, Yesus mengatakan sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah.
所以主耶稣说，我们要尽诸般的义。 Sudah sepatutnya lah dia taat. 他应当顺服。 Saudara sekalian, jadi taat itu bukan karena sebuah kewajiban, peraturan, hukum dari agama. 我们顺服不只是因为一个所规定的，或者是我们必须去做的。 Tapi ketaatan itu harus berakar didasarkan pada sebuah relasi hubungan kita dengan Tuhan. 但是呢，我们的顺服是基于我们与神的关系，而不是这个宗教的责任。 Saudara-saudara sekalian, inilah sebenarnya yang dapat membebaskan kita daripada rasa ketakutan itu. 所以这样的顺服呢，这样的自由是没有恐惧的。 Sayang sekali apabila seseorang menjalankan aturan hukum agamanya itu dengan penuh ketakutan. 我可以想象，如果一个信徒他的顺服是因为他很恐惧 Kalau 的 salah, 去实行， kalau salah sedikit, aduh gimana ya? 他会觉得，哎呀，如果我不这样做会怎么样？ Apalagi yang pakai syarat-syarat, 特别是有条件的， kurang A, kurang B, kurang C sudah, wah takutnya minta ampun. 如果我不做这个不做那个，就很怕。 Maaf kata saudara sekalian, saya pernah melayani di dalam kedukaan. 弟兄姐妹，有一次呢，我在丧礼安慰礼拜的时候服侍神， Katanya, oh jam 10 harus sudah keluar dari ruang duka ini. 10点正，我们必须从这个至上处出去了。 Saudara sekalian, saya sudah selesai, ya 10 kurang 5 menit, karena ada 5 menit yang akan siap-siap untuk memberangkatkan jenazah. 我在10点少5分的时候已经结束了，然后有5分钟让他们去预备。 Tapi rupanya di dalam keluarga itu sendiri tidak siap, saudara sekalian. 但是呢，在他们的家属当中，他们还没有准备好。 Saya nggak tahu apa yang akan dilakukan, ya. 我不知道他们做什么， Tapi nggak keluar-keluar tuh jenazahnya. 但是呢，10点过了，那个尸体还没有运出去。 Sampai jam 10 lewat 5 lebih sedikit lagi, gitu ya. 超10点5分了，大约5分多，他们才 Baru jenazah itu diberangkatkan. 把那个棺材运出去。 Kira-kira gimana kalau saudara punya pengalaman seperti itu? 如果你们有这样的经验，会怎么样？ Saya berharap tidak seperti yang ada saya lihat pada waktu itu. 我希望你们的情况不像我所看到的那样。 Saudara sekalian, ketika itu lewat 5 menit, lewat 7 menit, baru diberangkatkan. 那个时候大约超过了7分钟，5到7分钟。 Beberapa anggota keluarga sudah kasak kusuk. 有几位家属已经在那边议论。 Saya tidak bisa memastikan karena saya tidak mau mengkira-kira ya, tapi kira-kira mungkin jangan-jangan ini. 他们有几个在议论，我想可能是为了这个事情。 Benar. 真的。 Ketika selesai semua upacara ibadah duka itu, 当这个安慰礼这个出殡礼拜已经结束了之后， di meja makan sudah ada makanan. 在桌上已经有食物， Roti dibagikan, minuman dibagikan. 他们分发面包，分发水， Tapi mereka satu sama lain mulailah bertengkar. 他们家属当中呢就开始争吵了。 Kenapa begini? Kenapa begini? Tidak terima, saudara-saudara. 为什么这样？为什么那样？所以他们就吵起来了。
Saudara, sampai segitunya ya. 他们到这个地步， Apakah itu merupakan sesuatu bagian yang teramat penting? 是否这个是非常的重要呢？ Mungkin bagi mereka iya. 可能对于他们来说是的，很重要。 Tetapi mari kita memahami iman kita kepada Allah di dalam Kristus Yesus itu, saudara-saudara. 但是在基督里面，我们要很明确的去理解、去明白它 Kita 的 taat 意义。 itu didasarkan oleh karena ada relasi, karena Dia adalah Bapa kita dan kita ini adalah anaknya. 我们顺服是因为他是我们的天父， Bukan 我们 oleh 要 karena 顺服他。 ada peraturan ABCD yang menuntut, yang menekan, yang mengharuskan kita. 我们顺服不是因为有压力，有很多很多的那个规律，或者是很多的条件。 Sehingga kalau kita tidak melakukannya salah sedikit, kita merasa ketakutan dan seolah-olah kita mendapatkan hukuman besar. 以致如果我们没有施行所要的，我们就感到很害怕。 Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， sebaliknya ketaatan yang berakar pada relasi itu adalah merupakan kebenaran yang membebaskan kita sehingga kita memiliki dan menikmati kasih dan kepercayaan yang Allah berikan itu kepada kita. 我们的顺服是基于与神所建立的关系，所以那个能够引导我们， Ya, sehingga kita bisa menikmati kasih dan kepercayaan yang Tuhan 使 berikan 到 kepada kita. 我们能够去享受神给我们的那个信任。 Dan hanya oleh karena relasi kasih dan kepercayaan itulah kita didorong untuk setia dan taat kepada Dia. 因为这个建立这个美好的关系与神的信任，使到我们能够去顺服他。 Saudara sekalian, suatu ketika ada sebuah kisah yang pernah saya baca. 我曾经读过一个故事， Kisah ini mengenai seorang perempuan, 是 wanita, 关于一位妇女的事情。 wanita muda yang setia melayani. 一个年轻的姐妹，她很忠心的服侍神， Dia selalu disiplin waktu. Ya. 她是很有举例的。 Kalau ada orang yang sering terlambat, ya kalah saudara saya. 如果常常要在服侍当中常常迟到的就不行了。 Dia tepat waktu, 她是很准时的， akan penuh dengan semangat melayani. 她是非常有魄力的来 Oh, 服 bukan 侍 hanya 神 itu，saja, 不只是这样而 bukan 已， hanya disiplin. 她也是很有举例。 Dia melakukan segala pelayanan itu dengan baik. 她的侍奉是非常的好， Relasinya juga dengan sesama itu baik. 她与人的关系也是非常的好。 Tapi sayangnya saudara sekalian, 但是很可惜的是， dia melakukan itu 她这样做 dengan penuh ketakutan. 是以那个战境，是 Dia 恐 melakukan 惧， pelayanan sebaik-baiknya 她要实行很好的服侍。 karena dia takut Tuhan itu marah, Tuhan itu menghukum dia. 她怕，因为她怕，如果她做不好，上帝会生气； Kalau tidak melakukan sesuatu yang baik 如果她没有 dengan baik. 去做好的，所以上帝会不喜欢，会生气。 Nah, saudara-saudara sekalian, dia melakukan itu terus-menerus sehingga itu membawa dia semakin hari di dalam pelayanannya tidak semakin semangat, tetapi semakin lelah, capek. 他以这样的心态去服侍的时候呢，不是让他更有魄力，而是呢会觉得很疲累。 Karena salah sedikit dia takut, salah sedikit takut, ini takut ya. Berusaha Ingat. sebaik mungkin, tapi ketika salah dia takut. 因为如果他觉得这个做的不够好的话，他就会有一个恐惧感。 Nah, satu kali entah kenapa ya dikatakan bahwa satu waktu dia mengalami kegagalan yang luar biasa. 也不知道为什么有一次呢，他很失败，做了一件事情很失败。 Dia merasakan dan mengalami bahwa pelayanan yang dia bangun selama ini dengan baik hancur.
他感觉到他之前所建立的一个服事的施工呢，完全的摧毁了。 Dia merasa gagal untuk melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. 他觉得上帝所托付给他的工作，他已经失败了，没有做好。 Tapi di dalam perenungannya, saudara sekalian, di dalam perenungannya, 在他的反思当中， seakan-akan Tuhan berbicara bagi dia, 好像神对他说话， bahwa Tuhan mengasihi dia bukan karena pelayanannya, 上帝爱他不是因为他的服事， tapi Tuhan mengasihi dia oleh karena dia miliknya. 上帝爱他，因为他是属于神的子民。 Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 神所爱的弟兄姐妹们， apakah yang kita bangun hari ini? 我们今天所建立的是什么呢？ Moralitaskah? 是不是道德行为？ Hidup sebaik mungkinkah? 是不是要过得非常的好？ Bekerja sebaik mungkinkah? 要很好的去工作？ Pelayanan sesempurna mungkinkah? 我们的侍奉要很完美。 Saudara saya sekalian, saya tidak mengatakan bahwa itu semua buruk. Tidak. 弟兄姐妹们，我不是说刚才所提到的是不好的、不需要的。 Tetapi ingat bahwa Tuhan mengasihi kita bukan karena pelayanan yang kita lakukan. 上帝爱我们，不是因为我们所做的。 Tuhan mengasihi kita bukan karena kita dianggap sebagai orang yang baik, dihargai, dihormati di tengah-tengah 上 masyarakat. 帝爱我们，不是因为我们是受尊重的人， Tetapi mari kita menghayati bahwa Allah itu mengasihi kita, pribadi kita, oleh karena kita ini adalah miliknya. 但是我们要确信，上帝爱我们，是因为我们是属于他的。 Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， dalam perenungannya dia merasa bahwa Tuhan, aku sudah salah. 他反思了之后，他说：“神啊，我错了。 Ternyata engkau mengasihi aku, berkenan kepadaku bukan karena aku telah melayani dengan baik. 原来你爱我，不是因为我去很好的服侍你， Tetapi engkau sudah mengangkat aku untuk menjadi anakmu, milikmu ya Tuhan. 但是呢，你把我当成是你的儿女，我是属于你的。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， mari kita menghayati kehidupan iman kita. 我们要思考我们在侍 Bahwa 奉 kita 当 ini adalah 中， milik Tuhan, 我们是属于神的， yang dikasihi, 是蒙神所爱 yang 的， dipercayai. 是神所信任的。 Dan oleh karena itulah saudara sekalian, 因此呢， mau tidak mau, suka nggak suka, 所以我们要不要喜不喜欢， mengerti atau tidak mengerti, 我们明白或者不明白， kita akan didorong, digerakkan oleh kasih dan kepercayaan yang Tuhan berikan untuk melayani dengan sebaik-baiknya. 我们被神的爱所推动、所激励、所感动，能够去将我们的事工做得很好。 Dengan sesuatu kebebasan, tidak ada rasa takut lagi. 我们是很自由的去服侍，没有恐惧 Oh 感。 Tuhan, aku ini milikmu. Aku merasa bahwa engkau mengasihiku, engkau mempercayai aku. Aku mau untuk melakukan dengan baik. Aku mau mengasihi engkau, aku melakukannya dengan penuh kesungguhan. 神啊，我是属于你的，我要很好的去服侍你， Bukan 我 dengan 要真 rasa 心的去服侍 bukan 你， dengan rasa takut lagi. 没有再有恐惧感。 Mari kita menyadari akan hal ini. 我们要明白这 Bahwa 个 kita 道 mempunyai 理， relasi dengan Tuhan. 我们与神要有很好的关系。 Bangunlah terus relasi kita dengan Tuhan. Semakin dekat, semakin intim dengan 我 Dia. 们要建立与神更亲密的关系， Karena itu yang Tuhan kehendaki. 因为这是神所喜悦的。 Saudara sekalian, yang kedua, 第二， yang kedua adalah ketaatan yang menggenapkan kehendak Allah, bukan agenda diri. 这种顺服是围绕成全上帝的旨意，
并非实现个人的计划。 Di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-15 itu dikatakan, 马太福音第3章15节这么说。 lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. 第15节，耶稣回答说：“你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义。” Saudara sekalian, kata menggenapkan di sini adalah menunjukkan sebuah ketaatan Yesus, bukan hanya sekedar simbolik, bukan hanya sekedar keteladanan moral, tetapi sebuah tindakan nyata di mana Yesus memulai masuk ke dalam rencana keselamatan Allah itu. 我们理当这样尽上帝一切的旨意的意思，或是成全神的旨意呢，是表明耶稣的顺服不是象征性的，也不仅仅是道德的榜样，而是实际进入上帝救赎的那个计划的行动。 Menggenapkan adalah memenuhi panggilan Tuhan, panggilan Allah Bapanya yang telah mengutus Dia. 就是理当尽上帝一切的旨意，就是呼召他的神的旨意。 Dibaptis bukan simbol, bukan hanya sekedar simbol. 受洗呢不是一个象征性的， Tetapi itu juga merupakan sebuah perwujudan di mana Yesus sudah mulai melakukan sesuatu yang berada di dalam rencana Allah sampai ke atas kayu salib dan mati, saudara. 而是实际的进入上帝救赎计划的行动，直到他上十字架。 Oleh sebab itu, ketika Yesus dibaptis, 所以当主耶稣受洗的时候， Dia merendahkan diri, 他谦卑自己， berdiri sejajar dengan manusia-manusia yang berdosa. 他与罪人同列， Ikut antri, saudara sekalian. 就是说他跟着排队， Giliran si A dibaptis, si B dibaptis. 第一个受洗了，然后第二个， Saya nggak tahu sampai ke berapa Tuhan Yesus, 我也不知道主耶稣是排到第几的， tapi Dia berada di sana. 但是他在那里， Dia berada sejajar dengan manusia yang berdosa. 他与罪人同列。 Inilah yang Filipi mengatakan dia menanggalkan kemuliaannya dari tempat tingginya itu sebagai Allah. 就好像腓立比书所描述的，他放下他一切的荣耀，与罪人同等。 Untuk apa? 为了什么？ Untuk mengambil jalan yang dikehendaki oleh Bapaknya. 他要施行上帝在他身上的旨意， Bukan jalan kemuliaan yang instan 不是速成的荣耀， yang dilakukan oleh dunia ini, 好像世界所做的， tapi jalan menuju salib. 而是他走向十字架。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， suatu kali seorang ibu memiliki seorang anak yang memiliki berkebutuhan khusus. 有一个做母亲的，她有一个不太正常的孩子，有欠缺的孩子。 Dia berusaha berjuang untuk memelihara, membesarkan, mendidik anaknya. 他尽量的来抚养这个孩子，去给他有好的那个教育。 Dan tentu di dalam perjalanan membesarkan anaknya itu, dia merasa lelah, capek. 在抚养这个孩子成长的过程呢，他会觉得很疲累。 Dia mengatakan kalau boleh saya bisa memilih, 他说：“如果我可以选择， saya lebih baik meninggalkan anak ini. 我要离开这个孩子， Saya tidak akan melakukan hal ini. Saya tidak akan melakukan hal ini. 但是我没有这样做。
tetapi di dalam keputusannya dia tetap di dalam keadaan apapun dia memelihara, mengasuh, membesarkannya. 但是他决定了，他要好好的去抚养这个孩子成长。 Saudara-saudara sekalian, di dalam berbagai situasi 弟兄姐妹们，在很多的状况下， yang dia alami saat itu, 他所经历的一切， dia tetap bertahan. 他仍然坚持。 Lalu suatu ketika ada seorang pemuda yang datang kepadanya. 有一次，有一个年轻人，来到他跟前， Dia mengatakan, Ibu, 他说：“夫人， melalui apa yang Ibu lakukan hari ini, 就着你所做的， saya telah belajar tentang kasih yang tidak bersyarat. 我学习了一个功课，就是爱是不止息的。 Satu kalimat itu diucapkan, 当他这样说的时候， ibu itu sudah meneteskan air mata. 那个夫人就掉下眼泪。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 深所爱的弟兄姐妹， ketaatan memang bukanlah untuk mengubah situasi. 我们顺服并不是要改变我们的 Tetapi 状 kita harus 况， ingat, bahwa ketaatan kita kepada Allah adalah untuk menggenapkan kehendak Allah, kebenaran Allah itu. 但是我们的顺服是要成就上帝的旨意， Yaitu dengan setia sekalipun di tempat yang tidak kita sukai. 我们在我们所不喜欢的状况下，我们仍然的忠心。 Tetapi kita harus belajar untuk merendahkan diri, untuk membebaskan egoisitas kehendak diri kita sendiri, untuk mengambil bagian kehendak Allah itu untuk kita jalankan. 前提是呢，我们要先谦卑自己，然后我们才能够去施行、去顺服上帝在我们身上的旨意。 Saudara sekalian, kalau kita melakukannya dengan demikian, 如果我们这样做的话， kita tidak akan cepat mengeluh di dalam kehidupan kita, 我 saudara 们 sekalian. 就在我们就不会很容易的去埋怨 Kita，tidak perlu protes kepada Amen. Allah. 我们就不会向神抗议， Kita tidak perlu berontak. 我们就不会反抗。 Tetapi kita belajar untuk rela, tekun, dan bahkan merendahkan diri dipimpin oleh kehendak Tuhan itu. 但是呢，我们就会心甘情愿的顺服、谦卑在神面前顺服他的旨 Saudara, 意。 saya tidak akan perpanjang perenungan firman Tuhan ini. 我不再讲得很长， Tetapi biarlah kita mulai terus-menerus memahami, mencoba merenungkan kembali, mengingat-ingat kembali apa yang harus aku lakukan, apa yang harus kerjakan sebagai orang-orang yang sudah dikasihi oleh Allah, sebagai milik Allah. 我们要不断的去思考、思想，我们是神，是属神的，我们是神的子民，我们应该怎么样做？ Percayalah bahwa kebenaran itu akan membebaskan kita. 我们要相信那个真理，那个顺服能够使我们得自由。 Bebas di dalam melakukan kehendak Allah. 我们很自由的去遵行上帝的旨意。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Amin. Jemaat yang terkasih diundang bangkit berdiri. 会中请站立。 Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli.
让我们以历代现今和将来众信徒一起宣告我们的信仰，使徒信经，回想我们受洗时的承诺。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天。 坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Silakan duduk. 请坐下。 Doa syafaat dipimpin Pendeta Yohanes Sunarbirama. 我们来请林牧师来带领代祷。 Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kesempatan dan memulihkan kami agar supaya kami boleh dapat datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Saat ini kami ingin merendahkan diri dan hati kami untuk memohon akan pertolongan dan belas kasihan-Mu, agar supaya setiap kami boleh hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang terus-menerus dipakai menjadi saksi Tuhan dimanapun juga berada. Ya Allah, pertama-tama kami ingin berdoa untuk setiap kami yang di dalam keadaan sakit. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami agar supaya kami boleh dapat mengalami Tuhan di dalam keadaan apapun. Khususnya juga berdoa untuk saudari Natali yang baru saja kemarin mengalami kecelakaan karena terjatuh. Kami mohon biarlah Tuhan juga yang akan terus memberikan kekuatan dan menyembuhkan akan apa yang menjadi masalah yang terjadi. Kami mohon biarlah Tuhan dengan tangan kuat kuasa-Mu juga memulihkan keadaannya. Melalui obat-obatan dan penanganan dokter, Tuhan juga memberkati. Biarlah dia boleh berangsur-angsur pulih kembali. Kami juga tak lupa berdoa bagi mereka yang terus-menerus bergumul di dalam kehidupan mereka. Baik dari pergumulan secara finansial, pergumulan di dalam relasi rumah tangga. Tuhan kami mohon kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan memimpin langkah hidup mereka, agar mereka tetap terus bergantung, berharap, dan percaya kepada Tuhan yang senantiasa memelihara dan memimpin kehidupan mereka. Sehingga mereka juga boleh dapat dipakai oleh Tuhan, menjadi saksi Tuhan, melalui berbagai pengalaman kehidupan mereka. Kami juga tak lupa berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan di tempat ini, yang terus berjuang, terus berupaya untuk menjalankan tugas dan panggilannya yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap umat-Mu di tempat ini. Biarlah kami satu persatu, siapapun kami boleh dapat berperan serta agar supaya gereja Tuhan menjadi saksi dan kemuliaan bagi nama Tuhan,
bukan saja untuk menyenangkan kehidupan kami, tetapi terutama adalah bagi kemuliaan dan kesenangan Tuhan saja. Kami mohon kepadamu ya Allah, kami berdoa untuk negara dan bangsa di mana kami tinggal. Biarlah Tuhan memberkati negara ini dengan berbagai tantangan, kesulitan-kesulitan yang ada. Kuatkan dan teguhkanlah, berikanlah mereka keberanian dan hikmat agar supaya mereka boleh dapat menjalankan tugas yang dipercayakannya, memulihkan keadaan, situasi, dan mengatasi berbagai tantangan kesulitan yang ada. Berkati Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh para pemimpin-pemimpin negara ini, bahkan beserta dengan seluruh masyarakat bangsa ini, boleh dapat bekerja sama satu dengan yang lain, bukan untuk mengeruk atau merampas dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi biarlah sebaliknya keadilan dan kesejahteraan juga boleh dapat menjadi satu arah dan kerinduan daripada setiap kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah negara dan bangsa kami ini. Kami menyerahkan setiap doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita memasuki liturgi persembahan. Nats persembahan diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 今天的奉献经文，哥林多后书第9章第7节，个人要随本心所做定的，不要作难，不要勉强，因为觉得乐意的人是神所喜爱的。 Kita menaikkan pujian, 献上感恩。我们一起来唱献上感恩。 Satu saksi Ju Yesus, situ sinjang kekelasi weken sisa pengersen kita Ju satu saksi Ju Yesus, jitu
的高枕，贫穷舍己的付出，都有你心底清楚了，大声。低头祷告，亲爱的天父，我们感谢你赐给我们的生命，无论我们一直的伤害你，可是你伟大的爱一次又一次的饶恕我们。今天我们怀着感恩的心，把我们的所拥有的献给你，求你悦纳我们的奉献，用来荣耀你的名，也成为祝福更多人的工具。求你教导我们忠心怜悯有爱心的人，我们祷告奉靠主耶稣基督的名求，阿门。Amin. Jemaat tetap berdiri, kita memasuki liturgi pengutusan. 而然站立，我们要进入差派仪式。Menaikkan pujian setiap langkah KPPK 246. 我们一起唱，每步跟随。Sekalian, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. 要将你们的心仰望上帝，当成为基督的见证，赞美上帝。Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan seterusnya. Amin. Silakan duduk, doa teduh. 请坐下默祷。
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, adakah di antara kita yang baru pertama kali beribadah, bergabung bersama-sama dengan kami? Jika ada, kami mengundang untuk berdiri. 亲爱的弟兄姐妹，在你们当中有没有新来的？如果有，请你站起来。 Baik, nggak ada. Sampai di sini ibadah kita hari ini, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, Saudara dan keluarga. 我们的崇拜会到此，上帝祝福大家。